Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan kaunuhu qadiran. Kita masuk, kita mula masuk membilang sifat ma'nawiyah. Ini dia panggil sifat ma'nawiyah. Mana sifat ma'nawiyah? Kaunuhu tu. Tu orang panggil ma'nawiyah. Nah. Kenapa dipanggil ma'nawiyah? Kerana dia ni mulazimatun lisama'il ula. Kerana dia ni melazimi akan tujuh yang pertama. Mana tujuh yang pertama? Iaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Jadi melazimi bagi sifat ma'ani itulah maka timbulnya nama ma'nawiyah. Tu. Jadi qaul yang rajih, qaul yang kuatnya tidak membilangkan sifat ma'nawiyah ni. Mana qaul yang rajih, iaitu qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tak bilai dah sifat ma'nawiyah ni. Kerana apa? Kerana sifat ma'nawiyah ni orang panggil masuk daripada jumlah amrun i'tibariyah. Perkara yang dikira-kira sungguh pada akal saja. Tu. Dia panggil pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni
pendapat yang menafikan ahwal, dia panggil. Menafikan sifat hal. Mana tidak ada sifat hal. Sesuatu benda tu hanya ada 3 jenis saja. Mana? Ada sungguh-sungguh, ada betul-betul, maknanya wujudiyah, ataupun tidak ada langsung, tidak ada betul-betul, ataupun kita kata amrun i'tibariyah. Apa umurun i'tibariyah? Perkara-perkara yang dikira-kira sungguh pada akal saja. Jadi tidak ada di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari itu sesuatu yang menengahi antara ada dengan tidak ada. Tidak ada gitu. Kerana di sisi ulama yang menyabitkan hal, hal ni ialah satu kelakuan. Al-wasitatu bainal wujudi wal adami. Satu kelakuan yang menengahi antara ada dan tidak ada. Dia tak boleh nak kata ada betul-betul, dan dia tidak boleh nak dikatakan tidak ada betul-betul. Itu tak boleh. Lepas tu duduk tengah-tengah. Nak kata ada betul-betul tak boleh, nak kata tak ada betul-betul tak boleh. Mana di sisi ulama yang menyabitkan hal. Jadi kaunuhu, keadaannya Allah tu. Kaunuhu tu orang panggil hal. Orang panggil maknawiyah. Bukan qadiran. Qadiran tu zat. Qadiran tu aizatun muttasifatun bil qudrati. Itu maksudnya qadiran. Jadi bukan nak bercara qadiran. Jadi jangan kita silap faham. Kadang-kadang kita tu silap faham. Kerana apa? Kerana penyanyi nasyid dia buat rekah je. Macam rehe dulu ke? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayya sama' basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Dia bilang tu kerana apa? Dia buat ringkas gitu tu kerana nak nyanyi, nak kena dengan melodi dia lah. Tapi kalau kira-kiranya sifat maknawiyah tu bukan qadiran, bukan muridan, bukan aliman, bukan hayyan, bukan sami'an, bukan basiran, bukan mutakalliman, tapi kaunuhu qadiran. Tu kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Kaunuhu tu, itu orang panggil maknawiyah tu, keadaannya tu. Dah. Jadi di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, di sisi qaul yang menyabitkan ahwal, jadi kaunuhu tu ialah satu kelakuan. Keadaannya tu satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada betul-betul. Kalau ada betul-betul bermakna berbilai kudrat, berbilai iradah, berbilai ilmu, berbilai hayat. Tak naik sampai tangga ada betul-betul, dan tidak turun sampai tahap tidak ada rasa. Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Kalau tak ada terus, artinya sifat perkuasa tu boleh becek. Orang Kelantan panggil boleh becek, boleh pisah daripada zat. Jadi seolah-olahnya kau yang menyabitkan hal ni, dia nak mereke ke orang mereke tu bahasa Kelantan kita tu. Mempelekat ke tu, mengkemah ke orang panggil antara sifat dengan zat ni, tak boleh bercerai tangga. Soalan lagi tu ya. Itu sebab tu disabitkan ahwal tu. Tu. Kenapa? Kerana nak tolak kelompok-kelompok sesat ataupun puak-puak kufur, seumpama puak Kristian tu ke. Mana antara akidah puak Kristian ni, adanya akidah dia, pegangan dia, iaitu Nabi Isa tu ialah ilmu Allah Ta'ala hak cabut jatuh, gugur di bumi. Tu. Jadi nak jadi kemah kata sifat dengan zat Tuhan ni tidak boleh bercerai tangga. Walaupun sifat tu bukan zat, tetapi sifat tu tidak boleh bercerai tangga daripada zat. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. La hiya huwa, dia bukan zat sifat-sifat ni. Wala hiya ghairuhu,
Tapi dia tu bukan boleh berpisah daripada zat. Yang ni bukan hak lain daripada zat, mana bukan boleh pisah dengan zat. Dia bukan zat, tapi dia tidak boleh pisah dengan zat. Dia bukan hak lain daripada zat. Dia duduk di zat. Itu maksud. Jadi Nawawi kata kemah kata sifat dengan zat ni tidak boleh bercerai tangga, maka seolah-olahnya di sisi qaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang menyabitkan hal ni kena ada satu sifat lagi. Apa? Sifat tu seolah-olah pelekat antara sifat dengan zat. Itu. Seolah-olah pelekat, bukan pelekat tu namun duk terbayang dengan pelekat. Berat. Seolah-olah pelekat. Tok Guru buat contohnya seumpama baju yang kita sangkut pada hanger tu. Nah. Jadi hak wujudinya hanger, baju. Tapi bila kita ambil baju, pak letak di hanger, lekat, tak cabut. Itu seolah-olah begitulah. Tapi bukan lagu tu, kerana hanger tu jirim. Baju tu pun jirim. Nah, baju tu zat, hanger tu zat. Tapi orang panggil misal li taqribil fahm. Misal untuk memperdekatkan faham pada qaul yang menyabitkan hal, yang menyabitkan ahwal. Baik. Tu. Dia kata kalau dalam kitab Arab kata in qulna bi sifatil ahwali wa hiya sifatun subutiyatun laisat bi mawjudatin wala ma'dumatin takumu bi mawjudin fatakunu hadhihi sifatul ma'nawiyatu ala hadhihi sifatun sabitatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Tu kalau kitab Mata Umul Barahin ni. Dia sebut mana? Hai, dekat Dia kata wa'lam, ketahui olehmu anna addahum, bahawa membilanglah oleh mereka itu ulama, li hadhihi sab'i, bagi ini 7 fi sifati, di dalam kategori sifat, huwa ala sabilil haqiqati, ialah di atas jalan sebenar-benar, atau jalan hakikat sungguh. Maknanya ulama yang membilangkan sifat maknawiyah tu ialah sifat sengati, di atas jalan hakikat sungguh, iaitu sifat sengati. In kulna, jika berpendapatlah kita bisifatil ahwali, kalau kita tu menjalani di atas pendapat yang mengatakan ada sifat ahwal, sifat hal dia panggil. Tu. Apa sifat hal? Wahia, dan ia sifat hal ni sifatun, bi berapa sifat-sifat subutiyatun, yang sabit, yang sungguh. Bukan wujudiyatun, subutiyatun, yang sabit, yang sungguh. Laisat bi maujudatin, bukanlah ia segala sifat-sifat tu ada. Bukanlah ada sungguh dah. Wala ma'dumatin, dan tidaklah dia sifat-sifat tu tak ada. Ada pun tak ada pun tak. Tu kata payah. Hanya sungguh saja. Tu wasitatu bainal wujudi wal adami. Gitu. Kelakuan ke hal-hal ni ialah barang mawasitatu bainal wujudi wal adami. Barang yang menengahi antara ada dan tidak ada. Itu. Itu dia panggil hal. Jadi qaul ni susahlah nak faham. Sebabnya apa benda hak bukan ada betul-betul, bukan tak ada betul-betul, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat. Itu. Takumu bi maujudin. Ada di zat, mana berdiri di zat. Fatakunu hadhihi sifatul ma'nawiyatu, maka adalah ini sifat ma'nawiyah, ala hadhihi sifatu, ala hadhihi, di atas ini kefahaman. Kata sifat hal ni sifatun sabitatun, ialah bibar apa sifat-sifat sabitatun, yang sabit sungguh, qaimatun, ada,
bizatihi ta'ala, di zat Allah Ta'ala. Jadi qaul ni qaul walaupun masyhur tetapi marjuh. Masyhur lah sifat 20, tetapi marjuh sebenarnya. Kenapa marjuh? Karena susah nak difahami dengan dia. Itu susah nak difahami dengan pendapat yang mengatakan hal ni, susah. Tu. Lepas tu pendapat yang mudahnya apa? Pendapat yang diperjalani oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mana tengok? Dia kata, wa amma, dan adapun in kulna, jika kita berpendapat, kita menjalani, kita mengikut pendapat ulama-ulama yang berpendapat binafyil ahwali, dengan nafi sifat ahwal. Tu. Lagu mana? Wa innahu, dan bahawasanya la wasitata bainal wujudi wal adami. Tak ada benda duduk tengah antara ada dengan tak ada. Kalau ada betul-betul. Kalau tak ada rasa. Senang gitu. Ni apa benda duduk tengah-tengah ni? Nak kata ada, nak kata tak ada, duduk tengah-tengah. Kalau tak ada, kalau ada berbila sifat. Kudrat contoh. Kalau ada juga kaunuhu qadiran seperti kudrat, bermakna dua kudrat. Mustahil. Allah Ta'ala wahdaniyat pada sifat. Kalau tak ada kaunuhu qadiran, sifat tu boleh difardu takdir ke bercerai tangga. Lepas tu kena ada satu lagi sifat seolah-olah pelekat. Mana? Keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Kaunuhu tu. Tu. Jadi kau ni kata tak ada benda duk tengah di antara ada dengan tak ada tu. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Senang gitu. Kama huwa mazhabul Asy'ari. Kama, seperti mana barang, huwa ialah mazhabul Asy'ari, itulah mazhab Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari nafi hal ni, tidak ada sifat yang bernama hal, tak ada. Fasabitu, patu nafi jugalah kaunu qadirah, ada. Fasabitu minas sifatil lati, maka sabit daripada segala sifat-sifat maknawiyah ini, allati taqumu bidzati, fasabitu minas sifati allati taqumu bidzati, maka sabit daripada segala sifat-sifat yang ada di zat, gitu. Fasabitu minas sifati, maka bermula yang sabit daripada segala sifat-sifat yang berdiri di zat. Jadi sifat-sifat ada di zat tu apa? Apa? Sifat apa ada di zat tu? Innama, hanya sanya. Tu ada tu hasrin. Hanya sanya. Huwa ialah sab'ul ula allati hiya sifatul ma'ani. Hak ada di zat tu hanyalah sifat ma'ani. Kalau kita bila di atas jalan tafsiri kat 7 tu dah. Tapi bukan sifat ma'ani ni 7 je. Banyak lagi hak atas jalan tafsiri kita wajib tahu tu lah 7-nya. Sifat-sifat Allah Ta'ala tidak boleh disakat, tak boleh nak hingga. Banyak Allah Ta'ala je yang mengetahui. Lepas tu sifat maknawiyah ni lagu mana di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari? Amma hadhihi, adapun sifat maknawiyah ni, fa ibaratun an qiyami tilka bidzati, maka ibarat daripada kita faham ada demikian itu sifat di zat. Tu kena bayar tu. Jadi di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari-nya, diri kita faham. Kita faham tak kudrat ni, hak kita belajar kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar tu duduk di mana? Faham tak? Faham? Mana? Di zat Allah Ta'ala. Tu dah keadaannya Allah yang empunya sifat-sifat tadi. Gitu. Tu. La anna li hadhihi subutan fil khariji anil zihni. Tidaklah bahawasanya sifat-sifat maknawiyah ini jadi sabit sungguh pada kharij. Pada kharij ni pada luar daripada kepala otak, anil zihni daripada kepala otak. Mana? Bukanlah benda tu subuk pada zat Allah Ta'ala. Tidak subuk pada zat Allah Ta'ala. Tidak subuk tu mana tidak sungguh. Dah. Lepas tu
Diri kita faham ada kudrat di zat Allah Ta'ala. Kita duk mengaji sifat kudrat ke sebelum ni. Sifat kudrat tu duduk di mana? Duduk di zat. Kita faham dah sifat kudrat tu duduk di zat Allah Ta'ala. Itulah orang panggil keadaannya Allah empunya sifat kudrat. Gitu ya. Tu ibaratun an qiyamitil kasifati bizzati. Gitu ya. Ibarat daripada ada berdirinya segala demikian itu sifat-sifat ma'ani di zat. Diri kita faham ada sifat-sifat ma'ani di zat, itulah sifat maknawiyah. Gitu ya. Jadi tak perlu bila panjang-panjang, tak perlu bila satu-satu. Jadi sifat maknawiyah ni tidak dibilang oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Buah ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari nafi ahwal. Nafi ahwal. Jadi kalau kita mazhab Asy'ariyah tu cukup dah sifat kalah habis. Lepas tu kaunuhu qadiran kaunuh i'tiqad di atas jalan ijma saja. Tak payah kita duk bila-bila dah. Kerana kita faham dah sifat perkuasa, penentu, pelihat, pendengar, perkata kita duk belajar selama ni tu duduk di mana? Tak akan duduk di dinding. Tak akan lekat di pokok. Mestilah kita duk belajar tu sifat-sifat Allah Ta'ala, maka berada di zat Allah Ta'ala, duduk di zat Allah Ta'ala. Tu faham dah. Mana? Faham kata sifat tu ada di zat. Pada keadaannya Allah empunya sifat tersebut. Gitu. Gitu. Habis itu. Tak berapa sihat mana ni. Jadi batuk balik. Tak tahu apa. Kuat batuk. Cuba tengok. Dan kaunuhu qadiran, erti kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang kuasa, yakni yang empunya sifat kuasa. Itu yang empunya sifat perkuasa. Tu kita begitu sedap. Tapi awak mari melazim ia keadaannya Allah yang empunya perkuasa tu akan kudrah. Yang ayat cerita kata bahawasanya sifat maknawiyah ni hanyalah sifat yang melazimi bagi sifat sifat ma'ani. Summa sab'u sifatin tusamma bisifatil maknawiyati, tusamma bisifati maknawiyati wa hiya mulazimatun li sab'il ula. Kemudian 7 segala sifat-sifat yang dinamakan dengan segala sifat-sifat maknawiyah, dan ialah sifat-sifat maknawiyah tu mulazimatun, melazimi. Melazim makna automatik, gitu sebenarnya. Melazim tu makna automatik. Mewajib, auto tu. Tikai tu ya belaka tu. Keadaannya Allah yang kuasa ini keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Kerana maknawiyah ni ada dua. Maknawiyah mujma'un alaiha, maknawiyah mukhtalafun fiha. Maknawiyah mujma'un alaiha, maknawiyah sifat-sifat maknawiyah yang disepakati oleh sekalian ulama. Jangankan Imam Abul Hasan Asy'ari, Mu'tazilah pun tidak ingkar. Tu payah sikit tu nak faham tu. Mu'tazilah tidak ingkar sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah mana? Yakni maknawiyah mujma'un 'alaiha. Maknawiyah yang diijma'. Mana kalau kita terjemah maknawiyah yang diijma' ni kaunuhu qadiran, artinya keadaannya Allah yang maha berkuasa, atau keadaannya Allah zat yang maha berkuasa. Maka hak tu Mu'tazilah pun tidak ingkar. Ingat baik-baik. Jadi di sini kadang-kadang kita tu jadi pening. Sebab apa? Sebab kalau kita buka dalam kitab Faridatul Faraid, kalau kitab besar sikit, ulama mengatakan sifat maknawiyah ni perkara yang diijma'kan. Hingga-hingganya kalau orang itu ingkar maknawiyah, maka kufur. Tu. Maka Mu'tazilah tidak ingkar. Padahal maknawiyah ni ialah malzum bagi ma'ani. Malzum bagi ma'ani. Iaitu kalau tidak ada ma'ani, maka tidak adalah maknawiyah.
Sedangkan telah kita ketahui sebelum ni bahawasanya Mu'tazilah puak Mu'tazilah ni mereka ingkar sifat ma'ani. Mereka ingkar sifat ma'ani. Sedangkan sifat ma'ani tu lazim. Tuh. Lazim. Lazim bagi sifat maknawiyah. Jadi kalau ingkar lazim, maka ternafi malzum. Mana? Kaedahnya idzan tafal lazim intafal malzum. Apabila ternafinya lazim. Apa lazim? Sifat ma'ani. Mu'tazilah kata tidak ada sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kalau sifat Allah Ta'ala ada di zat Allah Ta'ala, maka dia tu baharu ke qadim. Kalau baharu, maka zat Allah baharu. Kalau qadim, la ta'addadatil qudama. Berbilang benda qadim, ta'addudul qudama mustahilun. Tak boleh terima dengan akal. Siapa kata? Mu'tazilah kata. Maka kerana tu digelar juga Mu'tazilah tu Mu'attilah. Mu'attilah makna fuq yang menta'til, yang mengkosongkan zat Allah Ta'ala daripada sifat-sifat. Itu Mu'tazilah. Baik. Jadi Mu'tazilah tu ingkar ma'ani. Ingkar ma'ani. Mana? Ingkar kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Allah Ta'ala zatun qadirun. Allahu qadirun bizatihi. Allahu muridun bizatihi. Bukan macam kita orang ahli sunnah wal jamaah, Allahu qadirun bi qudratihi. Hiya sifatuhu wal qudratu hiya sifatun qadimatun wujudiyatun qaimatun fi zatillahi ta'ala. Kita ahli sunnah wal jamaah tu gitu. Kita ahli sunnah wal jamaah tu, Allah zat yang maha berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat perkuasa. Yang bermula sifat perkuasa tu ialah sifatnya. Yang mana sifat perkuasa tu ialah satu sifat yang wujudi, yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang kekal selama-lamanya, yang ada di zat Allah Ta'ala, yang dengan bersepakat dengan sifat tersebutlah Allah Ta'ala mengada meniada. Itu kita orang ahli sunnah jemaah. Tapi kalau Mu'tazilah dah, Allahu qadirun bizati, Allahu muridun bizati, Allah Allah zat yang maha berkuasa dengan zatnya, Allah maha menentu dengan zatnya, Allah maha melihat dengan zatnya. Jadi Mu'tazilah ni ingkar ma'ani. Sepatutnya bila ingkar ma'ani, maka tidak maka ingkarlah juga sifat maknawiyah. Kenapa? Kerana ma'ani itu lazim dari lazim bagi maknawiyah. Maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Jadi kaedahnya idzan tafal lazim intafal malzum. Bila ternafinya lazim, maka ternafilah malzum. Tu pun kita kata nyata tu malzum daripada buka. Buka tu lazim bagi nyata. Jadi bila ternafinya lazim, mana tak buka tu duduk saji, maka ternafilah malzum. Yang ni tak nyata, gitu. Gapa ada di bawah tu duduk saji, gitu. Jadi bila nafi orang panggil sifat ma'ani, sepatutnya nafi jugalah sifat maknawiyah. Tapi tidak. Mu'tazilah ni nafi sifat ma'ani, tapi maknawiyah dia sabit. Maka maknawiyah mana hak disabit tu? Maknawiyah yang disabitkan oleh Mu'tazilah itu maknawiyah mujma'un 'alaiha. Maknawiyah mujma'un 'alaiha ni maknawiyah yang kalau kita terjemahnya kaunuhu qadiran, contohnya keadaannya Allah zat yang maha berkuasa. Itu. Jadi hak ni jangan ke Imam Abul Hasan Asy'ari, Mu'tazilah pun tidak ingkar, bahkan jadi ijma'. Sehingga kalau orang ingkar, kafir, kufur. Ingkar keadaan zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa tu kufur. Maka bukan maknawiyah itu yang kita hendak bicara di dalam ilmu usuluddin. Yang kita nak bahas dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni bukan maknawiyah mujma'un 'alaiha. Bukan maknawiyah yang
disepakati oleh semua umat Islam. Hatta Mu'tazilah pun tidak ingkar, Syiah pun tidak ingkar, semua ulama-ulama firaqil Islam, firqah-firqah dalam Islam ni tidak ingkar. Mana zat Allah, keadaan zat Allah yang maha berkuasa, keadaan zat Allah yang maha menentu. Itu tak ada siapa dia ingkar. Tak ada sesiapa pun ingkar. Kemudian yang kita nak bicara maknawiyah dalam pengajian sifat 20 ni, bukan maknawiyah tu. Maknawiyah ni yang diingkar oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tu. Ingkar apa? Ingkar pada bilang. Tapi tak menafikan, terima pada i'tiqad secara secara borong. Secara borong dah. Jadi nak bagi beza antara maknawiyah mujma'un 'alaiha dengan maknawiyah mukhtalafun fiha. Maknawiyah yang kita sedang bicara ni, kita terjemah biar orang panggil ada beza dengan maknawiyah mujma'un 'alaiha. Inilah yang dibawa cara oleh Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani, yang dikenal dengan Syekh Pak Da'i Mekah. Masya Allah sungguh. Tak tahulah kalau tanpa dia tu rasa kita duk mengaji ilmu sifat 20 ni tak faham apa kesudah rasanya. Dialah yang memudahkan jalanan untuk kita memudah faham ilmu sifat 20 ni. Gitu. Jadi diterjemah lagu mana? Keadaannya Allah yang berperkuasa, atau keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Tu bagai-bagai terjemah tu. Tapi nak bagi tahu ceritanya, kita sekarang sedang membahas kaunuhu qadiran, membahas sifat kaunuhu qadiran. Di situ aizatun muttasifatun bil qudrati. Bukan kaunuhu qadiran semata-mata zatun qadir. Zatun qadirun, bukan. Karena kalau kaunuhu qadirun, kaunuhu zatun qadirun tu kalau orang panggil kaunuhu qadiran dengan makna kaunuhu zatun qadirun tadi, keadaannya zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa, itu Mu'tazilah pun tidak ingkar. Mu'tazilah pun tidak mengingkar, Mu'tazilah pun terima. Tetapi yang menjadi perbahasan dalam ilmu sifat 20 ni ialah kaunuhu qadiran, ai kaunuhu zatun muttasifatun bil qudrati. Keadaannya Allah zat yang empunya sifat perkuasa. Kena buat gitulah. Jadi lepas ni kita baca straight ya. Sebab apa? Sebab sifat-sifat maknawiyah ni dalil-dalilnya, semua perbahasannya ialah sifat-sifat ma'ani juga. Habis itu. Jadi harap-harap boleh lah tu dah. Jaga molek lah tu. Orang panggil di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat-sifat maknawiyah ni sabik fil kharij, sabik pada kharij, apa sungguh pada luar daripada kepala otak. Tapi sabik pada zat Allah Ta'ala, mana sabik di luar daripada kepala otak kita, ini di zat Allah Ta'ala. Sabik pun tidak betul-betul ada, tak ada langsung, tidak betul-betul ada, tidak betul-betul tak ada. Lepas tu menengahi di antara ada dengan tak ada. Sabik bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat ma'ani di zat, maka sungguhlah sifat maknawiyah. Itu di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari pula, sifat maknawiyah ni yang kita nak bahas ni, kita nak baca straight ni, ialah orang panggil amrun i'tibariyah, benda hak sungguh dalam kepala otak ya. Tidak ada pada zat Allah Ta'ala dan tidak sungguh pada zat Allah Ta'ala, hanya sungguh dalam kepala otak kita. Maka di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, diri kefahaman kita bahawasanya sifat tu ada di zat Allah, itulah keadaannya Allah yang empunya sifat tersebut. Cukup. Jadi diri kita faham kudrat tu di zat siapa? Di zat Allah. Keadaannya Allah empunya sifat kudrat. Gitu. Gitu ya. Habis itu. Jadi kita nak baca straight ni. Artinya kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang kuasa, ini empunya sifat perkuasa,
melazim makna mengautomatik. Melazimi, mewajib ia kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang mempunyai sifat berkuasa tu akan kudrah, akan sifat berkuasa tu sendiri. Mustahil yang lemah ini, mustahil keadaannya Allah yang lemah, hanya wajib yang kuasa selama-lamanya. Dan kaunuhu muridan, artinya keadaannya Allah yang berkehendak, yang ini empunya sifat berkehendak. Melazimlah ia sifat keadaannya Allah empunya sifat berkehendak ni akan irada, akan berkehendak penentu tu sendiri. Mustahil ia Allah Ta'ala keadaannya yang tidak berkehendak, yang tidak mempunyai sifat berkehendak. Hanya wajib berkehendak, ini hanya wajib bersifat dengan sifat berkehendak, dan keadaannya Allah mempunyai sifat berkehendak tu selama-lamanya. Dan kaunuhu aliman, arti kaunuhu aliman, keadaannya Allah yang mempunyai sifat pengetahuan. Bukan keadaannya Allah yang tahu. Keadaannya Allah yang tahu tu mujma'un alaiha. Itu Mu'tazilah pun tidak ingkar. Yang menjadi perbahasa di antara Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dari sifat 20 ni, bukan keadaannya Allah yang tahu, keadaannya Allah yang mempunyai sifat pengetahuan. Itu orang panggil maknawiyah mukhtalafun fiha. Adapun keadaannya Allah yang tahu, zat yang maha tahu, tu Mu'tazilah pun tak ingkar. Walaupun Mu'tazilah tu ingkar sifat ma'ani, tapi maknawiyah dengan makna zat juga, tu tidak ingkar. Baik. Arti keadaannya, arti kaunuhu aliman, keadaannya Allah yang mempunyai sifat pengetahuan. Melazim ia keadaannya Allah yang mempunyai sifat pengetahuan tu akan ilmu, akan sifat pengetahuan tu sendiri. Mustahil ia Allah yang jahil. Yang ni mustahil, tentu tidak ia Allah Ta'ala tu. Mustahil dengan mana istihalah, macam biasalah. Mustahil dengan mana istihalah, kerana yang jahil tu, keadaannya Allah yang jahil tu orang panggil mustahil. Jadi mustahil dengan makna istihalah, tentu tidak. Mustahil dengan makna istihalah. Istihalah ni ada muqabulis subut, tak terima sungguh, artinya tidak. Ia tentu tidak. Ia Allah tu yang jahil. Mana? Yang jahil tu orang panggil ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Orang panggil mustahil, barang yang tidak boleh digambar dengan akal akan adanya, oleh adanya. Itu. Tu hanya wajib Allah Ta'ala tu zat yang tahu selama-lamanya. Yang ni zat yang mempunyai, zat yang bersifat dengan pengetahuan. Dan keadaannya Allah yang mempunyai sifat pengetahuan. Gitulah. Dan kaunuhu hayyan, artinya keadaannya Allah yang mempunyai sifat perhidup. Melazim ia keadaannya Allah yang mempunyai sifat perhidup itu akan hayat, akan sifat perhidup. Mustahil ia Allah, yang ni tentu tidak. Mustahil dengan mana istihalah. Istihalah lah ia Allah, tentu tidaklah ia Allah tu keadaannya yang mati. Hanya wajib yang hidup, ini hanya wajib yang mempunyai sifat perhidup, dan keadaannya Allah yang mempunyai sifat perhidup tu selama-lamanya. Dan kaunuhu sami'an, arti kaunuhu sami'an, keadaannya Allah yang mendengar, yakni keadaannya Allah yang mempunyai sifat pendengar. Melazim ia keadaannya Allah yang mempunyai sifat pendengar tu akan sama, akan sifat pendengar. Keadaannya Allah Ta'ala yang mempunyai sifat pendengar tu melazimi akan sifat pendengar. Mana? Mulazimatun lissama'i. Gitu. Ada dia tu dikarenakan ada sama. Itu. Tu. Yang melazimi ia keadaannya Allah yang mempunyai sifat pendengar tu akan sama. Sama mana? Sama yang berdiri kepadanya. Tak boleh dah hubung gitu rasanya. Tapi tak ada hal lah. Sama mana? Sama yang berdiri, ini yang ada kepada ini di zatnya zat Allah Ta'ala. Mustahil dengan mana istihalah, tentu tidaklah ia Allah keadaannya yang tuli. Hanya wajib yang mendengar, ini wajib mempunyai sifat pendengar, dan keadaannya Allah mempunyai sifat pendengar tu selama-lamanya.
Dan kaunuhu basiran, artinya keadaannya Allah yang empunya pelihat gitu. Bukan keadaannya Allah yang melihat. Kalau keadaannya Allah yang melihat, itu Mu'tazilah pun tak ingkar. Itu tak okey pula. Imam Abu Asy'ari kafir sebab dia ingkar ni. Nah. Imam Abu Asy'ari bukan ingkar keadaannya Allah yang Maha melihat, tapi ingkar pada bilang oleh Imam Abul Hasan Asy'ari itu keadaannya Allah yang empunya sifat melihat. Tak payah bilang dah tu. Nah. Keadaannya Allah yang empunya sifat melihat. Yang melazim ia keadaannya Allah yang empunya sifat melihat tu akan basar, akan sifat melihat. Basar tu duduk mana? Yang berdiri, yang ada kepada yakni di zatnya Allah Ta'ala. Mustahil ia Allah Ta'ala yang buta ini keadaannya Allah yang buta tu tentu tidak. Hanya wajib yang melihat ni, wajib zat yang bersifat dengan sifat pelihat, dan keadaannya Allah yang empunya sifat pelihat tu selama-lamanya gitu. Dan kaunuhu mutakalliman, arti kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang berkata-kata, yakni keadaannya Allah yang empunya sifat berkata. Yang melazimlah ia sifat keadaannya Allah yang empunya sifat berkata ni akan kalam, akan sifat berkata. Kalam mana? Berkata tu kalam kalam mana? Kalam yang berdiri, yang ada kepada ini di zatnya Allah Ta'ala. Mustahil, yang ni tentu tidak. Ia Allah Ta'ala yang kelu, yang ni keadaannya Allah yang kelu lagi bisu. Tu abuh gitu. Tu dia kelu ni lawan bagi sukuk nafsi atau sukuk nafsani. Habis hanya wajib yang berkata-kata selama-lamanya ni, hanya wajib Allah Ta'ala tu zat yang bersifat dengan sifat berkata, dan keadaannya Allah Ta'ala tu yang empunya sifat berkata tu wajib selama-lamanya. Habis itu. Adapun dalil sifat maknawiyah. Pada dalil duk mana dalil-dalil sifat maknawiyah ni? Adapun dalil sifat maknawiyah ini iaitu dalil sifat ma'ani yang telah lalu sebut nyonya sifat ma'ani. Jadi dalil sifat maknawiyah ni diri dalil sifat ma'ani. Hak tulah je itu. Habis itu kemudian kita akan sambung pula. InsyaAllah lah kita akan sambung pula. Hari ini minta kita berhenti awal sikit sebab tekak tak berapa sedap duk batuk sama. Adapun yang harus, yakni adapun perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala. Jaga-jaga bubuh perkara deh. Adapun yang harus, yakni adapun perkara yang harus. Itu hak lebih tepat. Kalau kita kata adapun sifat yang harus, boleh juga. Cuma takut pergi pahal kata sifat ada di zat Tuhan. Harus ni ialah satu sifat yang ada di zat Tuhan. Berat salah tu. Jadi harus ni bukan sifat Tuhan. Harus ni orang panggil hukum bagi sifat kudrat tu. Itu. Tu. Kerana perbincangan tentang perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala ni mengada meniadakan makhluk. Jadi mengada meniada tu ialah tagangan daripada sifat kudrah, sifat kudrat Allah Ta'ala. Itu. Jadi harus tu bukan sifat tapi perkara. Adapun yang harus ni, adapun perkara yang harus pada zat Allah Ta'ala itu, gitu. Ataupun nak kata sifat pun boleh, tapi sifat secara majak lah. Tu secara majak. Habis itu kita akan sambung pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata muqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha
min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi haramati fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina walhamdulillah. Maaf banyak-banyak lah, tak apa nak sihat. Pedih tekak. Semalam baru batuk pelik ni. Baca kitab semalam jadi bekong-lekong batuk. InsyaAllah. Nak habis botol dah madu tak sembuh-sembuh lagi, tak tahulah. Allah yang menyembuh, bukan madu dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.